الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شفاعة من الآل المساعدة والغيث والرجاء حتى المسلمين والأسماء والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حاجنا ويرفعنا في العليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعلى نية أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المجالس الخير والنفع والبركة إن شاء الله وعلى كل نية صالحة وسلف الصالح عند بدء دروسهم يا رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan untuk kita di Bait Furqan untuk jalankan satu kelas untuk tadabbur Al-Quran, dan masih lagi kita tadabbur surah Hud, di antara surah yang Masya Allah ada banyak kisah di dalamnya. Dan hari ini kita dengan kisah Nabiullah Saleh. Naam. Dan insya Allah kita akan mula pada ayat 58. Last kita berhenti pada 58, 59, dan akhirnya habiskan kisah itu dengan kisah kaum Hud dengan ayat 60. Pada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Kita lihat habis pada ayat ini, ayat 60. Akhirnya adalah kisah kaum 'Ad itu Allah Subhanahu Wa Taala laknatkannya pada dunia dan juga pada akhirat. Di dunia, fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamah, dan juga di pada hari kiamat juga laknat. Katanya ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Kemudian mula pada qaulihi ta'ala ayat 61, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruh huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ila thamud akhahum salihah. Kisah ini adalah kisah yang ketiga dalam surah ini. Kisah yang ketiga dalam surah ini. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala hantar pada kaum itu, kaum yang sama, Ad, hantar badannya adalah seorang Nabi, adalah nama Nabi itu Nabi Saleh, Rasulullah Saleh, Nabi Allah Saleh alaihi salam. Hantar pada kabilah yang sama. Dan itu adalah maksud wa hadza huwal muradu min qawlihi akhahum, yakni daripada kumpulan itu ataupun daripada kaum itu seorang namanya adalah Saleh, itu Nabiullah Saleh. Naam, Rasul Nabiullah Saleh alaihi salam. Dan orang itu adalah tidak ada gharib badannya, yakni maknanya bukan orang dari luar pada kaum itu dan sebagainya, tak, pada orang itu. Faqala lahum ya qaumi, kata Nabiullah Saleh kata pada orang itu, wahai kaumku, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada ma'bud selain daripadanya,
Tidak ada siapa yang kita perlu ibadah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kamu daripada tanah, waja'alakum, dan jadikan kamu adalah hidup di bumi ini. Fastaghfiru rabbakum, maka bertaubatlah pada ibadah selain daripadanya. Naam. Fastaghfiru rabbakum. Kemudian adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengar jawab, turunkan ayat apa tentang jawapan kaum Saleh kepadanya. Apa yang dijawab? Orang itu sudah dahsyat pada kufurannya, dan orang itu sudah macam tidak dia sampai keadaan yani kama qala Syekh Syekh Ali Sabuni kata ولنستمع إلى جوابهم السقيم الذي يدل على طيش وحماقة وبعد عن منطق العقلاء. Mari kita dengar jawapan orang itu yang menunjukkan orang itu adalah seorang orang yang tidak ada fikiran yang baik. Naam. Dan jauh pada orang akil. Orang itu jawab apa pada Nabiullah Saleh? Kata, Ya Salih, qad kunta fina marjuwan min qabli hadha. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. كتب Nabi Allah Saleh, wahai Saleh, qala Sufyan maqul, kami adalah harap dulu kamu jadi di antara orang tua pada kita, yani orang yang besar di antara kita, orang tua pada kita. Tapi apabila kamu kata ini, qad kunta fina marjuwan min qabli hadha atanhana, yani apabila kamu kata seperti itu, untuk ibadah kepada Allah, tinggalkan selain badannya, falamma qultaha inqata'a amaluna minka, maka kita putus asa pada kamu, tidak nak lagi. Wa saqatta min ayunina, dan jatuh pada mata kami. Atamna'una ya Salih an ibadatil awsan, kamu adalah larang kita untuk ibadah pada awsan. Awsan itu adalah patung-patung yang orang tu buat. Kamu larang kita untuk ibadah awsan. Seperti itu orang tu jawab pada Nabiullah Saleh. Allati abadaha aba'una wa ajdaduna, yang ibadah badannya bukan kami sahaja. Dia kata aba'una, ayah-ayah kami dan atuk-atuk kami, semua itu ibadah badannya. Bagaimana kamu kata ni kita tinggalkan? Hal anta aqil am majnun? Tengok orang tu kata apa pada Nabiullah Saleh. Kata badannya, adakah kamu fikir baik, betul ke kamu cakap ni ataupun macam mana? Dalam keadaan betul ke atau keadaan majnun? Subhanallah. Orang tu kata seperti itu badannya. Kaifa ta'muruna bi tarki ibadatiha? Bagaimana kamu suruh kita tinggalkan untuk ibadahnya? Wa aba'una abaduha mi'at sinin, dan ayah yang semua tu dah ibadah kepadanya lebih pada ratus-ratus tahun. Wa nahnu syakuna fi da'watik, dan kami adalah syak pada dakwamu kepada kita. Wa nahnu syakuna fi da'waka al-islah wa amruka 'indana muribun yujibu at-tihma. Hal kamu adalah hal yang macam ada syak badannya. Orang itu jawab seperti itu pada Nabiullah Saleh. Nabiullah Saleh jawab apa pada orang itu? Qala ya qaumi, kata wahai kaumku, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni min Allah in asaytuh fama tazilunani ghayra takhsir. Naam. Kita sampai ayat 63. Qala ya qaumi, kata wahai kaumku, akhbiruni ya qaumi in kuntu ala burhan, jika saya betul ni, apa yang saya kata itu adalah betul, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh ibadah kepada selain badannya, dan saya adalah betul seorang nabi yang datang pada kamu. Wa kanat da'wati wadihah, dan dakwaku adalah jelas seperti matahari. Wa taba'tukum fima tuhbirun wa asaitu amra rabbi faman yunqidhuni min adzabillah, jika saya mengikut pada kamu, dan siapa yang akan selamatkan saya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala? Orang itu nak Nabiullah Saleh ikut badannya. Jadi orang itu apa, dia tak nak mengikut pada arahan Nabiullah Saleh ataupun pada apa yang Nabiullah Saleh membawa badannya. Dan orang itu kata pada Nabiullah Saleh seperti itu. Nabiullah Saleh kata, bagaimana kalau saya ikut pada kamu?
Siapa yang akan selamatkan saya daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Naam. Naam. Fama turidunani bid'awa fama tazidunani bid'awakum ghaira asy-syaqawa wal khazan. Sesungguhnya adalah dengan dakwahmu itu kamu adalah hanya menambahkan atas saya apa khusran, rugi, kerugian. Dan apabila Nabiullah SAW membawa hujjah, hujjah yang kuat kepada orang itu, iaitu hujjahnya Nabiullah SAW apa? Orang itu minta badannya mukjizat. Kata untuk kami percaya padamu, wahai Nabiullah SAW, kami naklah satu mukjizat menunjukkan kamu adalah benar, betul adalah seorang Nabi. Nabiullah SAW jawab pada dakwah orang itu, maksudnya untuk jalankan satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri satu mukjizat pada Nabiullah SAW, iaitu keluarkan unta. Naam, daripada patung. Naam, daripada batu. Naam, batu yang keras, sakhratun samma. Ayat yang seterusnya akan terangkan bab ini. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kulu fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib." Nabiullah SAW kata pada kaum itu, ini adalah naqah. Naqah maksudnya adalah unta. Unta yang betina, naam. Dan ini adalah menunjukkan saya ni adalah benar. Fada'uha, maka tinggalkannya untuk makan dan minum di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tusibuha bi syai'in min al-adha wal makruh, dan jangan adalah kacau badannya, jangan susahkannya ataupun buat apa-apa badannya. Fayanzila bikum azabun ajil min Allah. Jika kamu buat apa-apa pada unta itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab yang dahsyat pada Nah, wa adhafa naqat Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut dekat situ adalah naqat Allah? Ialah takriman laha, takriman wa tashrifan laha. Kerana dia adalah untuk memuliakan unta itu, adalah kerana adalah jadi ada benda itu ataupun unta itu di arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan unta itu keluar daripada apa? Daripada batu. Orang itu kata pada Nabiullah SAW, kalau kamu betul, keluarkan pada batu itu yang besar, yang keras itu, keluarkan satu unta. Jadi apabila minta benda seperti itu benda luar biasa, jadi mukjizat namanya bagi Nabi. Itu adalah mukjizat, keluarkan unta daripada tempat itu. Bukan itu adalah unta yang biasa. Unta dan juga ada di dalamnya apa? Dalam unta kecil, maknanya ada menandung, ada unta. Nah, Allah SWT keluarkan unta daripada tempat itu. Sa'alu nabiyahum naqah. Tanya pada para Nabiullah SAW itu, keluarkan unta untuk kita daripada batu itu. Waqtarahu alaihi an takhruj min sakhratin samma. Orang itu syadangkan untuk apa? Unta itu keluar daripada batu yang besar. Naam. Fakanat naam. Naam. Ayyanuha lahu bi anfusihim. Orang itu bukan kata mana-mana batu. Batu ini keluar dari sini. Subhanallah. Apabila dah jadi Allah Subhanahu wa taala izinkan keluarkan jalankan satu mukjizat kepada Nabiullah SAW untuk keluarkan unta daripada batu itu, orang itu masih lagi tidak beriman dan tidak lagi percaya. Tidak lagi percaya dan tidak beriman orang itu. Dan Nabiullah SAW sudah bagi tahu pada orang itu, jangan kacaukan pada unta itu, sebab akan turunkan azab yang dahsyat atas kamu kalau kamu kacau kepadanya. Apa kaumnya buat? Qala ta'ala, fa'aqaruha, ayat 65. Fa'aqaruha, faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyamin, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Apabila orang itu bagi aqar naqa, apabila aqarnya adalah cucuk, hadha aqar. Lakin kalau potong seperti itu panggil zabah. Baik, walaupun juga di zaman kita ini juga adalah pada unta pun syaratnya aqar adalah seperti itu. Tak adalah cara macam ni. Nah,
Ada syara pada unta itu. Jadi orang itu, kaum itu buat apa pada unta itu? Aqaruha. Naam. Naharun naqa. Ay naharun naqa. Yani adalah beli pada unta itu. Walam yubalu bil inzar. Dan orang itu tidak ada fikir langsung tentang apa? Tentang apa yang Nabiullah Saleh kata badannya. Jangan hati-hati. Jangan sebabkan kalau kacau badannya akan turunkan azab dahsyat atas kamu. Orang itu semua tidak mendengar pada benda itu. Apa Nabiullah Saleh kata badannya? Faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Nabiullah Saleh kata pada orang itu, maka hiduplah, akan ada dalam azab yang dahsyat atas kamu dalam masa 3 hari. Kamu hiduplah seronok dalam 3 hari ini yang baki pada umur kamu. Kemudian Allah SWT akan turunkan azab yang dahsyat atas kamu, fatuhlakuna. Wa hadha wa'dun haqq. La kadhiba fihi. Maka akan hancur kamu semua selepas itu. Tidak, ini benda yang benar, tidak ada nipu dalamnya. وروي أنه لما وعدهم نبيهم بالعذاب بعد 3 أيام عزموا على الفك به ليلا. Dan adalah riwayat apabila Nabiullah Saleh kata badannya kamu semua akan hancur selepas masa 3 hari, orang itu apa? Azamu ala al-fakki bihi laylan. Orang niat itu apa? Untuk nak bunuhkan Nabiullah Saleh. Fa arsalallahu alaihim hijaratan waddaqathum qabla qaumihim. Naam. Wa asbaha al-qawmu fil yawmi al-awwal wujuhum musfarrah. Maka adalah pada Allah SWT hantar batu-batu di atas orang itu. Maka kena dengan batu, banding dengan batu di atas kaum itu, dan kaum itu pada hari yang pertama jadi mukanya adalah, banding dengan batu, jadi mukanya adalah kuning. Wa asbahu fil yawmi tsani wujuhum muhmarra. Dan hari kedua adalah mukanya sudah merah. Wa asbahu fil yawmi tsalis wujuhum muswadda. Dan jadi pada hari yang ketiga mukanya adalah hitam. Falamma kana al-yawm ar-rabi', apa jadi hari yang keempat, ja'atuhum sayhatun minas sama', datang panggilan daripada langit. Wa rajfatun shadidatun min ard, bergeraan bumi yang kuat. Naam. Fafadat arwahuhum, maka semua orang kaum itu adalah mati. Wa asbahu jusasan hamida, dan jadi adalah seperti jussa, adalah maksudnya orang maut dalam keadaan mati, tidak ada bergerak, tidak boleh buat apa-apa. La arwaha fiha. Hadha ma'na qawlihi ta'ala. Falamma, dan itu adalah maksud daripada firman Allah SWT ayat yang seterusnya. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi'idh. Naam, apabila datang panggilan daripada Allah SWT, Allah SWT selamatkan Nabiullah Saleh dan juga yang orang yang ada dengannya daripada azab yang dahsyat pada hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz wa akhadha alladhina zalamu as-sayhata fa asbahu fi diyarihim jasimin. Walamma, maksudnya apabila datang masa halak, masa untuk datang masa untuk habiskan orang kafir itu, azab yang dahsyat yang turun atas kafir itu, semua jadi adalah mati, dalam keadaan mati, tidak ada suara, tidak ada bergeraan untuknya. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. أي كأنهم لم يقيموا في ديارهم. Seperti orang tak ada orang di situ itu. Maknanya tidak ada siapa-siapa, sebab semua dah mati satu kali, semua mati. Walam ya'tu ila dunya wa yaskunuha. Kan macam orang itu tak pernah datang ke dunia ini. Naam. Subhanallah, itu adalah hal orang itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab atasnya, orang itu semua habis, semua Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan pada kaum ini. Subhanallah. ألا فانتبهوا أيها القوم إن ثمودا كفروا بربهم وسخروا بنبيهم فسحقا لهم وبعدا فقد أهلكهم الله عن بكرة أبيهم فلم يبق منهم ساكن ولا ديار. Allah SWT hancurkan pada kaum itu semua orang yang tinggal di rumah, dan semua tidak ada tinggal siapa-siapa daripada hal ini, pada orang itu. Walaqad ja'at, ayat yang seterusnya, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra. Naam. Qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin.
Selepasnya adalah sekarang termasuk pada kisah yang keempat dalam surah ini, dalam surah Hud. Ini dah lalu lebih pada satu kisah. Kisah satu lagi adalah kisah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim dipanggil Abul Anbiya. Naam. Ayah kepada nabi-nabi, para nabi. Naam. Dalam kisah ini, kisah Nabiullah Ibrahim, kisah yang keempat yang ada dalam surah Hud. Hanya kita tambah sikit daripada kisah Nabiullah Saleh yang saya baca ini daripada daripada tadabbur. Nah, Dan tutup mic. saya check. I bought one box. Aiman dah makan yang almond dia kata. Masya Allah. Tolong tutup mic. Pastikan di masa masuk kelas tutup mic. Nah, kita tambah poin-poin sikit daripada kisah Nabiullah Saleh. Yang tadi kita belajar adalah daripada kitab Masya Allah. Tutup mic. Daripada kitab tafsir. Kitab tafsir, At-Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar. Ambil lah. Naam, tolong tutup mic. Ada chocolate one. Masya Allah. Buka. Hasbunallah. Okey, maaf ya. Baik. Yang kita baca tadi adalah daripada satu kitab namanya At-Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar oleh Syekh Sabuni. Tafsir Al-Wadih maknanya yang jelas, Al-Muyassar yang mudah. Daripada karangan ada tulisan adalah Imam Syekh Ali Sabuni adalah seorang ulama yang besar daripada Syria. Masya Allah, dia tulis kitab ini. Jadi yang tadi adalah mengikut pada ayat. Sekarang kita tambah sedikit daripada kisah Nabiullah Saleh melalui pada kitab Tafsiratul Al-Uqala bi Qisasil Anbiya. Tafsiratul Uqala bi Qisasil Anbiya. Kitab ini adalah juga di antara kitab yang baik. Dia ceritakan juga kisah-kisah Nabi dengan cara ringkas, Masya Allah. Yang tulis oleh kitab ini adalah Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa. Seorang namanya dikenalkan di ulama daripada Mesir, dikenalkan dengan nama Hisham Al-Kamil Hamid Musa. Dia imam dan khatib dan mengajar di Masjid Jami' Al-Zahir Bibars dekat Kairo, Zahirah. Naam. Kata pada kisah Nabiullah Saleh, kata zukira fil Quran 9 marat. Nabiullah Saleh disebutkan dalam Al-Quran 9 kali. Disebutkan tentang Nabiullah Saleh 9 kali di dalam Al-Quran. Nabiullah Saleh adalah alaihissalam lahir lepas tahun 667. Selepas apa? Wulida Saleh alaihissalam ba'da 667. Selepas 667 tahun selepas Nabiullah Nuh. Berapa? 667 tahun selepas Nabiullah Nuh. Nabiullah Saleh dia awal man tasamma bihadzal ism min al-bashar. Orang yang pertama yang daripada manusia yang panggil apa? Yang panggil Saleh. Nabiullah Saleh adalah orang yang pertama yang namakan apa? Nama Saleh daripada manusia. Maksudnya sebelum itu nama itu tidak terkenal. Tidak dikenal adalah nama Saleh. Qaumuhum hum qaum Samud. Qaumnya adalah qaum Samud. Naam. Dan adalah kaum itu dipanggil Samud. Kenapa? Disebabkan adalah tempat yang dia duduk dekat situ adalah tempat yang air kurang dalamnya. Air tidak banyak di dalamnya. Dan kaumnya seperti mana kita ceritakan tadi adalah orang itu ibadah kepada asnam, kepada patung-patung. Naam. Dan tempat kaum Samud itu dikenalkan di masa ini sekarang
di Bilad al-Hijaz, di Saudi dan Bilad Syam dan negara Syam adalah dikenalkan di Madain Salih. Madain Salih. Dikenalkan tempat-tempat itu masih lagi ada orang-orang pergi ke situ ziarah, walaupun kalau ikutkan lebih baik jangan pergi ke sana. Sekarang banyak pada orang pergi untuk jalan-jalan, jadi dia nak pergi ke tempat itu, panggil Madain Salih. Nak pergi, nak tengok orang itu. Nak tengok tempat itu maksudnya. Memang orang tu buat rumah dia daripada batu itu dan sebagainya. Lakin yufaddal, lebih baik jangan pergi ke tempat itu. Sebab di tempat-tempat itu adalah Allah SWT turunkan azab atas kaum itu. Turunkan azab yang dahsyat atas kaum itu. Jadi lebih baik kita tidak pergi kepada tempat-tempat itu. Walakin, tetapi kalau ada juga orang yang pergi juga, yakni pergi dengan keadaan apa? Dengan keadaan dia nak ambil ibrah, nak ambil perhatian, nak ambil pelajaran daripada tengok pada hal orang, bagaimana Allah SWT jadikan pada orang itu, bagaimana habiskan orang itu dan sebagainya. Itu saja. Nah, dan tentang kisah unta itu tadi kita ceritakan dengan cara ringkas seperti mana kita ceritakan tadi. Dan di masa itu adalah Syekh terangkan dalam kitab ini, فَإِذَا هُمْ يَكُونَ فَاشْتَرَطَ صَالِحًا أَنْ تَشْرَبْ, dia Nabi Allah Saleh bagi tahu, seperti mana kita ceritakan tadi, adalah tempat orang itu tempat air kurang, tak air tak banyak. Jadi Nabi Allah Saleh kata pada orang itu, syaratkan pada orang itu, bagilah unta itu 1 hari dia minum pada air. وَهُمْ يَشْرَبُونَ يَوْمًا, dan mereka orang yang lain itu minumlah 1 hari. Maksudnya unta itu dia minum 1 hari dan orang itu minum 1 hari. وَلَا يَمَسُّهَا بِسُوءٍ, dan jangan adalah kacau badannya. قال تعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب, yang tadi kita terangkan. وكانت هذه الناقة تدر لبنا كثيرا, dan unta itu adalah dia keluarkan banyak pada susu. Naam. Yasqi kulla man amana bi Salih, dia jadi minuman kepada setiap orang yang beriman pada Nabiullah Saleh. Naam. ففكر بعض الكفار في قتل الناقة ليتخلصوا من دليل كفرهم, dan di masa itu adalah sebahagian daripada orang kafir, dia fikir untuk apa? Untuk nak bunuhkan unta itu. Kenapa? Sebab nak habiskan dalil dia adalah orang kafir. Yang kita kata tadi, kita ceritakan ada Allah SWT keluarkan mukjizat kepada Nabi Allah Saleh adalah unta. Orang itu dia minta mukjizat untuk beriman, kan? Dia kata keluarkan pada kita 1 unta keluar daripada batu yang besar tu, batu yang keras, keluarkan unta dari situ. Ya, kita akan beriman kalau kamu buat seperti itu. Apabila sudah keluarkan mukjizat itu, adalah itu naqa, unta, tapi orang itu masih lagi tidak beriman. Nah, orang itu dikufur. Jadi orang itu sekarang jadi atas dalil atasnya. Ini adalah dalil atasnya. Ini unta yang keluar daripada batu dan dia tidak ada tipu. Semua orang ada tengok dia. Jadi di masa itu orang tu rasa macam malu. Ini adalah tanda dia kafir. Jadi orang tu nak bunuhkan unta itu. Jadi maksudnya hancurkan dalil yang dia kafir. Yatakhallasu min dalil kufrihim wa sidqi nabiyihim, untuk habiskan pada tanda kufurannya dan juga untuk percayaan pada para nabi itu, Nabi Allah Saleh. Fazabahuha wa akalu minha, orang itu bunuhkannya, pilih badannya dan juga makan dari badannya. Fa idza hiya ashaddu mararatan fatawa'adahum Saleh binuzulil azab. Fa idza hiya ashaddu mararah, maka unta itu adalah rasanya mur yani sekejap ya. Masya Allah.
Naam. Fa idza hiya murrah, maknanya apabila orang tu ambil badan unta itu untuk makan daripadanya, maka dia lihat apa unta itu dalam keadaan murrah. Mur maknanya pahit, dia tak boleh makan. Hal orang itu dia tengok seperti itu, apabila jadi macam ni dia tinggalkan. Jadi dia tengok unta itu dalam keadaan apa? Keadaan pahit, tidak boleh makan. Naam. فإذا هي أشد مرارة فتوعدهم صالح. Kemudian Nabi Allah Saleh beritahu badannya akan turunkan azab atas kamu selepas 3 hari. وكانوا يخرجون في كل يوم وكانوا يخرجون كل يوم يترقبون العذاب. Maka orang itu dalam 3 hari itu setiap hari keluar tengok mana azab itu, mana azab itu. Jadi hari yang pertama isfarrat wujuh, hari pertama jadi mukanya kuning, wa fil yawmi tsani jadi mukanya merah, wa fil yawmi tsalits jadi mukanya adalah hitam. Ba'da dhalika ja'atuhum ma' syuruq asy-syams, lepas itu pada datang badannya di masa matahari naik. Naam, apa sayhatun minas sama', panggilan yang kuat daripada langit, wa rajfatun syadidatun min tahtihim, dan begaan bumi yang kuat dari bawahnya. Famatu jami'an, maka orang itu semua mati, dan apa ya, wa naja Nabiullah Salih wa man amana ma'ahu, dan selamat pada Nabiullah Salih dan juga orang yang beriman dengannya. Wa adaduhum 120 mu'minan, dan bilangan orang itu yang Nabiullah Salih dengan yang orang beriman dengannya adalah bilangannya 120 orang yang beriman. Nah, faedah, dia kata Syekh sebut dalam kitabnya, faedah Madain Salih, tempat-tempat orang itu adalah air kurang di dalamnya. Jadi apabila unta naqatullah, unta itu adalah minum air, maka dia ambil air banyak. Akhadhat kull kamiyat al-miyah allati fil abar, dia minumkan semua dari kebanyakan pada semua ataupun kebanyakan pada air yang ada dekat situ. Wa atatuhum kamiyah haila min al-laban, dan dia beri susu yang terlalu banyak. Fatati ibil ghairil mu'minin litashrab fala tajid, maka di masa itu datang unta-unta pada orang yang bukan orang beriman, maka dia tengok tidak ada air. Amal mu'minin faqad kana labanun naqa yakfihim jami'an, tetapi adalah bagi orang yang beriman susu daripada unta itu cukup baginya semua, wa yazid bihais la yahtajuna syai', dan ada lebih juga sampai orang tu tidak perlu apa-apa daripada orang itu. Yang uruskan untuk bunuhkan naqa itu, bunuhkan unta itu, raisuhum, ketua pada orang itu namanya Qaddar bin Salif bimuawanat 8 min afrad al-qabilah, dengan bantuan 8 orang daripada kaum itu. Wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Ayat daripada surah An-Naml ayat 48 dengan 49. Kama qulna, seperti mana kita ceritakan sebelum ini dalam kelas-kelas tadabbur kita kata Al-Quran, tafsirul Quran, ada tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran bil Quran, yani terangkan tentang Al-Quran dengan Al-Quran juga. Baik. Jadi ini adalah datang tafsirnya orang itu yang bunuhkan pada unta itu adalah 9 orang, seorang tua dan 8 orang yang membantunya. Dalam surah An-Naml ayat 48 dan 49. Waqila, dan ada qaul yang lain, waqila kanat hunaka imra'atan lahuma ibl falam tajida laha ma'an lianna al-miyah fil abar qallat jiddan. Adalah adalah 2 orang wanita yang ada untuknya unta, maka dia tidak menjumpa air untuk untanya, maka orang itu pergi kepada seorang lelaki yuqalu lahu Uhaymar Samud atau Haymar Samud, hakadha wallahu alam, dan kata pada orang itu wa aghraynahu ala qatlin naqa faqatalaha, dan orang itu
kata badannya, bunuhlah unta itu, dan orang itu dan macam contoh upahkan badannya, orang itu bunuhkan pada unta itu. Jadi ada lebih pada satu qaul tentang siapa yang bunuhkan unta itu. Falamma qatalat an-naqa sa'ada fasiluha waladuha ala sakhra tusamma al-kara wa ragha thalatha aswad. فقال صالح عليه السلام يا قوم أدركوا هذا الفصيل. Jadi apabila unta itu dibunuh, sa'ada fasiluha, yani waladuha. Kan kita kata unta itu adalah ada di dalamnya unta, maksudnya dia adalah mengandung. Di masa sudah bunuhkan pada unta itu, keluar pada anaknya di atas batu, tusamma al-kara. Waragha thalasa aswad, dan keluarkan 3 bunyi. فقال صالح عليه السلام يا قوم أدركوا هذا الفصيل. Maka kata Nabiullah Saleh kepada kaumnya, adriku hadzal fasil, cepat-cepatlah tanggap pada orang itu. Mudah-mudahan adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan azab dari atas semua. Fadhahabu yabhasuna 'ala al-fasil falam yajiduhu. Maka orang itu pergi cari orang itu tapi tidak jumpa. Hina idzin ablagha Allah Taala Salih anna al-'azab sayati ba'da 3 ayyam. Kemudian apabila jadi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabiullah Salih, azab akan ada azab yang dahsyat di atas kaum itu, selepas 3 hari. Dan ada qaul tadi kita ceritakan, mukanya jadi kuning, kemudian merah, kemudian hitam. Dan qaul yang satu lagi, datang badannya hari yang pertama, yarawna sahabatan musfarra, lihat pada awan yang kuning. Yang hari kedua lihat pada awan yang merah. Hari yang ketiga lihat pada awan yang hitam. Kemudian adalah azab di atasnya. Kemudian seperti mana dalam surah An-Naml ayat 51, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Fanzur kaifa kana 'aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in." Lihatlah bagaimana azab yang jadi akibat pada orang itu, Allah Subhanahu wa taala hancurkan ya semua dan kaumnya semua. Subhanallah, yang faedah daripada kisah-kisah Nabiullah Salih ini, yang pertama adalah menghina kepada para nabi adalah balasan untuknya adalah halak wa kufur, adalah orang akan hancur dan orang akan jadi kafir. Hadara qamat ala su'il akhlaq wa dhalal fala budda an tazul. Satu tempat yang membangunkan untuk apa? Untuk dalam keadaan sesat dan juga adalah akhlak yang tidak baik, maka Allah SWT pastilah akan hancurkannya. Dan ini peringatan pada kita semua juga, yakni untuk apa? Menjaga pada keadaan kita di atas muka bumi ini. Sabrud da'iya ila Allah wal ra'fa biqaumihi, menunjukkan juga pada kisah Nabiullah Salih ini bagaimana orang yang berdakwah kena sabar dalam semua keadaan, walaupun kaumnya walaupun orang yang dia dakwah kepada Allah, orang yang dakwah orang itu dakwah badannya, orang itu mungkin susahkannya ataupun buat masalah dengannya, tapi dia kena sabar. Al-mu'jizah mu'ayyidah daiman li sidqil anbiya. Mu'jizat itu adalah selalu untuk tanda untuk menunjukkan para nabi itu adalah betul. Adam al-qurb min amakin nuzul al-azab, menunjuk juga pada faedah pada kisah Nabiullah ini, Nabiullah Salih, untuk apa? Jangan dekat pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Jadi ulang lagi sekali seperti mana saya ceritakan tadi, elok kita tidak perlu nak pergi ziarah-ziarah tempat seperti itu, ya. Sekarang kita zaman teknologi sudah ada banyak, nak tengok melalui Google Earth tu, boleh tengok pun, boleh pusing dekat situ, boleh. Nak tengok melalui handphone, gambar, cukuplah bagi kita macam tu, tak perlu kita sampai ke situ, ya. Barakallahu fikum. Macam saya ingat, saya di Mesir, dulu dekat Mesir, saya masuk museum. Waktu tu bukan saya nak pergi sebenarnya, orang minta saya bawa orang tu ke sana.
Jadi dia tetamu. Jadi waktu tu saya belajar dekat sana, saya bawa orang tu. Jadi di masa kita masuk, tengok, hati susah lah masuk tempat seperti itu. Subhanallah. Tak rehat lah tengok keadaan-keadaan seperti itu. Subhanallah. Tapi ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang dibagi kita, mungkin elok tidak perlulah pergi ke tempat seperti itu. Wallahu a'lam. Aisha Salih alaihi salam pada halaki qaumihi fi ardi Filastin. Nabiullah Salih hidupkan selepas kaumnya hancur semua tu, di bumi Filastin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala wafatkannya. Wa qila annahu intaqala ila haramillah fa qama bihi hatta mat. Dan ada qaul yang lagi dia pindah kepada haramillah, maknanya tanah haram adalah, dan dia duduk dekat situ sampai meninggal. Dan ada qaul seperti mana yang tadi kita ceritakan dalam tafsir yang tadi, kaum Salih itu, kaum kufar itu adalah dia lihat pada Nabiullah Salih pergi ke mana, dan dia tahu dia tempatnya di mana, dan orang itu masuk kepada tempatnya. فساعد دخولهم عليه ليقتلوه استقبل كل واحد منهم حجر لا يعرف الكافر من الذي رماه. Di masa dia masuk untuk nak bunuhkan Nabiullah Salih, kena pada setiap orang daripada orang itu satu batu kena dekat kena badannya. La ya'rifu man ramah. Setiap orang kafir itu tahu dari mana batu itu, siapa yang baling, tak tahu. Nah, كأن الله تعالى سخر ملائكة يضرب كل واحد منهم واحدا من الكفار. يعني والله أعلم, Allah SWT macam jadikan ada malaikat, setiap orang baling satu batu di atas orang kafir itu. Fahuliku jami'an wa naja Nabiullah SAW. Maka Allah SWT hancurkan semua dan selamatkan Nabiullah Salih dan orang yang ada dengannya. Waqila, dan ada qaul yang lain, seperti mana kita tahu kisah al-anbiya, kisah-kisah pada Nabi, yani hadhi akhbar, ini khabar-khabar berita, yani ada lebih pada satu qaul tentang bab ini. Lakin aham syai' indana, yang paling penting bagi kita adalah kita sudah tahu kaum Nabiullah Salih, Allah SWT selamatkan Nabiullah Salih, selamatkan orang yang beriman dengannya. Orang yang kufur itu Allah SWT hancurkannya, semua turunkan azab di atasnya. Pada keadaan bagaimana, syara mana dan sebagainya, mungkin kita jumpa lebih daripada satu qaul. Al-muhim, yang penting Allah SWT turunkan azab di atas orang itu. Qaul yang ketiga dalam bab ini, orang kafir ikhtaba'u ala fi safhi jabal. Orang yang kafir itu tunggu di atas bukit, ada satu bukit, dia tunggu dekat situ untuk Nabiullah Salih lalu dari situ. Fa idza marra Salih qataluhu. Yani bila Nabiullah Salih nak lalu dari situ, orang itu apa? Nak bunuhkan Nabiullah Salih. Fa asqata Allah Ta'ala alaihim sakhra. Maka Allah SWT jatuhkan di atas orang itu adalah satu batu yang besar. Naam, daripada bukit itu satu batu yang besar. Faqadat alaihim, maka dihancurkan semua. Wa naja Salih alaihi salam wa man ma'ahu, dan Allah SWT selamatkan Nabiullah Salih dan siapa yang ada dengannya. Wa dhahaba ila Hadramut haitsu dan dia pergi kepada bumi Hadramut, haitsu mata indama wasala ila dhalika al-makan fasummiya bi Hadramut bil Yaman. Dan dia pergi kepada satu bumi namanya Hadramut, di masa ini dipanggilkan Hadramut. Haitsu mata indama wasal, dia Nabiullah Salih adalah meninggal apabila sampai ke tempat itu, dan dia daripada masa itu dipanggilkan tempat itu apa? Hadramut. Wallahu ta'ala alam. Itu adalah di antara kisah yang sebutkan Syekh Hisham Kamil dalam kitabnya. Saya ceritakan seperti mana yang saya baca. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Faida qila kana umur Salih alaihi salam inda mautihi 280 sana. Katalah umur Nabiullah Salih apabila meninggal umurnya 280 tahun. Okey, faida juga Syekh ni selalu dia tulis tentang
bagaimana orang kalau mimpi para rasul, para nabi, setiap orang apa kelebihan ataupun bukan apa kelebihan, apa tanda, wallahu taala alam. Dia kata barang siapa yang dia mimpi pada Nabiullah Salih alaihi salam dalam mimpinya, man ra'ahu fil manam fa innahu fi amrihi salih wa fi qawlihi sadiq wa qila yantasiru ala a'daihi. Siapa yang lihat Nabiullah Saleh dalam mimpinya, adalah maka dia adalah seorang fi amrihi salih, halnya adalah keadaan yang orang yang baik, wa fi qawlihi sadiq, dan pada berkataannya orang berkataannya sadiq, maknanya betul, benar. Wa qila yantasiru ala a'daihi, dan adalah kata qaul dia akan menang kalau ada musuh ataupun ada orang yang lawan badannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga insya-Allah ada manfaat insya-Allah pada apa yang kita kongsikan dengan semua. Saya cuba insya-Allah nak kongsikan pada sisi tadabbur itu, campurkan lagi dengan kisah-kisah para nabi itu, supaya kadang-kadang dalam ayat disebut sebahagian, tapi kita buat seperti itu, mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita di masa yang akan datang mungkin kita terangkan kitab ini. Kitab ini adalah ringkas, taklah panjang sangat. Berapa muka surat? Lebih kurang 280 muka surat, tak banyak sangat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT izinkan untuk kita satu hari, insyaAllah kita buat satu kelas untuk Qisasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi. Kita mungkin ceritakan kisah itu semua dengan cara ringkas, sebab di dalam kitab ini ada dengan cara ringkas, taklah panjang sangat, dan boleh kita gunakan sebab guru yang tulis kitab ini pun di antara guru daripada ulama dekat Azhar, dan juga orang ulama yang akidahnya betul insya-Allah Subhanahu taala, dan kita percaya pada ilmunya insya-Allah Subhanahu taala. Jadi mudah-mudahan biiznillah Allah Subhanahu taala mudahkan untuk kita untuk jalankan kelas ini biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga insya-Allah apa yang kita kongsi ada manfaat untuk semua. Barakallahu fikum. Nak ambil peluang sekejap untuk nak iklan untuk kursus kita, insya-Allah Subhanahu taala akan ada kursus untuk tajwid. Pada hari Ahad ini kita akan ada satu kursus untuk tajwid. Kita buat di bangunan Seri Tower dekat Jalan Ampang, dekat KL. Dan boleh juga bagi orang yang nak join online pun boleh join online insya-Allah Subhanahu taala. Siapa yang boleh join fizikal boleh datang insya-Allah. Siapa yang nak join online pun boleh join online. Nanti insya-Allah ustazah dia akan share iklannya lagi sekali dengan semua. Bagi orang yang join dengan kita pada hari ini dan dia first time, itu kali pertama yang join, kita ada website Bait Al-Furqan, www.baitalfurqan.com. Dalam website itu ada link-link untuk daftar dengan kita di Bait Al-Furqan, dalam grup-grup WhatsApp, untuk dapat tahu tentang program dan jadual yang ada di Bait Al-Furqan pada kelas-kelas. Boleh rujukkan pada website kita Bait Al-Furqan. Nah, insya-Allah SWT untuk tengok pada bab ini. Satu lagi, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ada satu kelas untuk bacaan Al-Quran. Kita panggil tadarrus lah. Tadarrus setiap bulan. Kita setiap bulan akan khatam Al-Quran dalam masa 25 hari sahaja. Kita akan khatam Al-Quran dalam masa 25 hari, dan 5 hari yang baki pada bulan, 1 bulan 30 hari lebih kurang. Jadi yang baki 5 hari itu kita akan buat untuk tadabbur. Kelas ini sangat bagus dan insya-Allah ada manfaat untuk semua. Saya jemput semua yang hadir dengan saya untuk dapat kita sama-sama untuk join pada kelas tadarrus pada setiap bulan ini. Sebab kelas ini boleh kata kelas tadarrus ramai ada. Banyak orang yang buat kelas tadarrus, kadang-kadang buat sendiri, orang dengan kawan-kawan buat, ada. Tapi kelas tadarrus kita ini mungkin ada berlainan dalamnya ataupun benda yang special di dalamnya.
ada tadabbur. Pada kali pertama ini kita buat tadabbur, badanya kita setiap juzuk kita ceritakan apa nama juzuk, tempat turunkan ayat-ayat Al-Quran itu, berapa bilangan ayat, apa kisah-kisah yang masyhur dalam juzuk itu. Ada banyak benda yang ada manfaat insya-Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tadabbur yang pertama. Tadabbur yang kedua, insya-Allah nanti kita akan ceritakan tentang kisah-kisah yang ada dalam juzuk itu. Mungkin kita akan ceritakan tentang kisah sahabat. Kita akan setiap kali tadabbur, maknanya setiap bulan tadabbur akan lain pada yang sebelumnya. Jadi ini kira peluang untuk kita bagi orang yang nak faham Al-Quran, nak kenal lebih tentang Al-Quran, nak sampai tahap dia tahu surah ni cakap apa, tentang apa, lebih pandai ataupun lebih boleh kata lancar bacaannya. Ini peluang yang terbaik sebab kita akan buat pada setiap bulan, akan join setiap bulan, maksudnya akan ada untuk khatim Al-Quran. Dan boleh kata pada kelas ini, dia pada tadarrus ini adalah kira yurannya kita buat asalnya RM250 untuk yuran tadarrus ini. Boleh kata tak sampai RM10 satu hari kita, kalau nak kira pada yurannya tak sampai RM10 pada setiap hari. Dan masa untuk tadarrus itu adalah lebih kurang dalam 2 jam. Kemudian akan ada juga tadabbur tu pun lebih kurang dalam 1,5 jam hingga 2 jam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan amalan ini ada manfaat untuk semua biiznillah Subhanahu wa taala. Grup tadarrus ini setiap satu grup ada 8 ataupun 7 orang, tidak lebih pada itu, supaya kita pastikan orang ramai dapat manfaat dan dia dapat baca banyak juga. Bukan adalah grup ini 20 orang jadi orang hanya dapat satu page. Dan kita baca cara bacaan di dalam grup itu pun kita bagi setiap orang baca setengah muka, supaya pelajar tak tunggu lama untuk bacaan. Jadi cepatlah pusing berapa kali insya-Allah. Jadi ada manfaat insya-Allah untuk semua. Saya harap biiznillah Subhanahu wa taala program ini nampak lagi ramai yang join dengan kita insya-Allah dalam program ini. Mudah-mudahan ada manfaat biiznillah Subhanahu wa taala. Saya cakap jujur dengan kamu semua, saya pun sendiri pun dapat manfaat daripada kelas ini. Manfaat yang saya dapat adalah banyakkan duduk untuk tahdir. Tahdir maknanya duduk praktis, adalah baca kitab, rujuk kitab sana, kitab sini, supaya nak buat kesimpulan untuk apa? Untuk tadabbur. Banyak manfaat. Bagi saya, banyak membawa manfaat pada saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga insya-Allah di masa yang akan datang, Allah SWT izinkan juga untuk kita membuka juga satu kelas untuk tadarrus, bukan sahaja pada riwayat Hafs, dan pada riwayat yang lain juga insya-Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah SWT Allah izinkan untuk kita sampaikan hajat ini insya-Allah taala. Jadi menyebutkan pada semua siapa yang berminat untuk nak join dengan kita, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita di Baitul Furqan sekarang ada kelas untuk tadabbur, ada kelas untuk kitab Riyadhus Salihin pada setiap hari Isnin, dan juga ada kelas ada bacaan surah Kahfi pada setiap hari Jumaat. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, mengikut pada jadual, mengikut pada kadang-kadang kalau tidak ada tadabbur, jadi kita buka peluang untuk bacaan surah Kahfi. Nanti insya-Allah mudah-mudahan di masa yang akan datang kita tetapkan juga biiznillah. Hanya dengan saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang yang membantu kita di Baitul Furqan, yang menginfakkan kepada program-program seperti itu. Kalau saya mengajar itu tidak masalah insya-Allah SWT, tapi apabila kita nak jemputkan guru dari luar, kita maknanya perlu keluarkan kos daripada Baitul Furqan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada setiap orang yang membantu kita di Baitul Furqan untuk jalankan program-program dakwah ini. Mudah-mudahan insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuk kamu semua biiznillah SWT. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Saya harap insya-Allah SWT
kita akan tengok di satu masa insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat untuk tadabbur 30 juzuk insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir dan mohon maaf jika ada salah silap pada saya dan mohon maaf pada kelas minggu lepas mungkin saya kurang sihat waktu itu subhanallah. Jadi mohon maaf barakallahu fikum, tapi alhamdulillah hari ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala nampak lebih lancar kelas kita. Alhamdulillah, semoga insya-Allah ada manfaat باذن untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabb. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wa ila liqa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.